Hai, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak share macam mana you nak buat retirement challenge. Retirement challenge ni kita macam kalau yang government mungkin dia tak risau sangat sebab dia orang ada pencen kan. Yang ni retirement kita ni macam yang saya lebih pada yang kerja swasta lah. Okey. Macam kita ni retirement kita target bila? Macam saya tahun 2045 pada usia 55 tahun. So macam duit macam mana perbelanjaan kita masa tu? Saya rasa pendapat saya nak kumpul banyak-banyak pun saya tak sempat. Jadi saya target monthly saya perlukan 1,000 untuk makan minum saya pada usia 55 tahun. At least makan minum saya dah ada kan untuk diri saya lah maksudnya kan. So macam mana saya dapat 1,000 sebulan dalam masa 12 bulan tu, macam setahun tu saya makan dapat 1,000 sebulan tanpa bekerja. Bila saya umur 55 tahun nanti. So macam mana saya nak dapat tu 1,000 sebulan tanpa bekerja. Macam ni saya tunjuk kat sini. Okay, let's say saya nak dapatkan semua tu, saya nak guna ASB dengan dividen nilai 6% ASB. So bila 6% untuk dapatkan 12K, saya kena simpan RM200,000 dalam ASB. So macam ni penting tau, sebab at least kita kena ada RM200,000 untuk dapat RM1,000 setiap bulan tanpa bekerja. Kita makan duit dividen je. Macam tu. So pada umur 55 lah. Yang ni saya buat macam tu. So calculation target saya buat ni manual calculation target tau. Lepas tu 55 tahun, tolak umur saya pada tahun depan 2022 32 tahun. So saya ada lagi untuk retirement 23 tahun. 23 tahun ni kita convert into month dalam bulan. Okay, 23 tahun dah 12 bulan. Setahun kan 12 bulan kan. So total dia 276 bulan. 276 bulan kita dapat pula dengan RM500. Saya target nak simpan every month RM500. So saya akan dapat duit simpanan saya dalam tempoh 23 tahun adalah RM138,000. So dividend average kita nak 1K per month actually. Kita nak 12K per year. So kali dengan 23. Jadi kita nak duit tu dah banyak tu ni, actually salah kira lah. 1K per year ni kita target lah. Macam apa, saya tak pasti berapa yang actually dia kan. Kita target konon-kononnya dividen kita boleh average tu, kononnya lah kan, kiranya 1K je satu tahun daripada dividen tu. Lepas tu dah 23 dapat RM23,000. So total dia RM191,000. Ni macam apa, anggaran. Okey, macam tu. Sebab kita akan kira balik dengan calculator financial tu. Kalau saya kira calculator financial tu, saya akan dapat RM235,000 bila tahun 2045. Yang tu yang betul lah, exactly punya calculation lah. Sebab ini manual, jadi dia memang lari banyak juga lah, sebab dia tempoh yang lama. Lepas tu kita buat anggaran sahaja. Okay. Kalau macam kita refer macam ni kan, saya cakap kan, let's make assumption by refer the COVID saving challenge macam yang sebelum ni, yang saya ada buat video sebelum ni. Okay, kita refer daripada yang ni. Okay, contoh if saya bagi situ 50K kita dah ada pada tahun 2027. Kita dah ada duit banyak tu, 50K. Dividen 5%, darat 50K, around dah lebih kurang setahun tu kita akan dapat 4K. So kita tambah lagi 5 tahun. Ni kira angkasa ni, Okey, kita tambah lagi 5 tahun. 5 tahun, dalam masa 5 tahun 500 tu kita darat dengan 5 tahun kita dapat 25K. Lepas tu saving kita tambah pula 50K lagi kan, kat sini. 25K tambah 50K, saving sampai yang 27 kan, 2027 tu. Tambah pula dividen ni 20K. Sebab apa? 4 kali 5 20K. So kita dapat 95K, 5% dividen.
Yang ni kenapa 5K per year pula? Kita dah dapat 5% untuk next 5 years. Sebab kita kan nak target kita punya pencen tu umur 55 kan. Kita tambah 5 tahun lagi. Daripada tahun 2034 hingga 2039. Sama juga 500 kali 5 tahun 25K tambah 95K this one. Lepas tu tambah lagi 25K untuk dividen. Dividen akan bertambah mengikut jumlah yang awak simpan. So sini dah 145K. So kita akan dapat lebih kurang 7K dividen per year. Ni anggaran kasar, bukan betul, tak tepat. Okay. Lepas tu kita tambah lagi 5 tahun. 2040 hingga 2045. Masa tu umur 55 tahun. So 25K sama. 500 kali 5 tahun 25K sama. Tambah 145K tambah 35K ni dividen untuk 5 tahun seterusnya. Itulah sampai 2045. So dalam 2045 tu saya akan dapat 205,000 dalam bank saya. So achieve lah, saya nak dapat RM1,000 sebulan tanpa bekerja pada umur 55. Jadi maksudnya saya kena simpan RM500 sebulan selama 23 tahun ke dalam ASB tanpa mengeluarkannya. Saya highlight itu. Mengeluarkannya tanpa guna. Maksudnya kita letak je kat situ. Kalau tak tahan jangan tengok sampai masa tu baru tengok. Kita buat macam KLBSP. Susah kan nak buat keluar kan. Kita buat macam tu. Buat bodoh je. Letak je dalam ASP tu. Tapi kena disiplin lah. You all kena bersusah-susah dulu. Bersenang-senang kemudian. Bukan nak senang apa. Kita orang gaji kecil. Lepas tu nak simpan untuk retirement. Kita tua tak tahu kan. Sempat, kalau sempat yalah kita perlukan duit untuk hidup. Kalau tak sempat tu rezeki anak lah kan. Okay, gitulah macam. Tapi kalau kita fikir macam mana kalau kita sampai ke tahap umur 55, 65, 75, contoh saya cakap, kita sampai ke tahap tu, macam mana kita nak survive? Nak harapkan anak-anak. Yang ni yang jadi ibu bapa banyak terasa. Sebab apa? Sebab anak-anak tak boleh membantu di saat kita tua. Macam biasa ayat keluar seorang ibu boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak tak boleh jaga seorang ibu. Dia akan keluar ayat tu. Sebab apa? Sebab kita terasa dengan anak kita. Anak kita tak mampu jaga bagi kat kita kan. Kalau bagi pun sikit kan. Macam contoh 100 ke 200 ke contoh. Bukan sebab anak kita tu kedekut. Mungkin komitmen dia. Macam kita sekarang ni sebagai seorang anak kan. Berapa kita boleh bagi kat mak kita sebulan? No. Question diri sendiri je. Tak payah ambil contoh orang lah. Kita ambil contoh diri kita sekarang ni. Berapa kita boleh bagi kat mak ayah kita? Kalau yang boleh bagi 2-3 ribu, 500 satu bulan kat mak ayah dia, Alhamdulillah lah, syukur. Alhamdulillah you ada duit lebih semua tu kan. So bagus lah. Tapi kalau yang cukup-cukup duit, you komitmen you dengan kereta, rumah, api, air, esok, sekolah, tuition anak, susu, pampers. Bukan nak mungkit, maksudnya kita kira komitmen. Berapa you mampu bagi kat family you, kat mak ayah you? Macam tu. Jadi kita kena macam open sikit. Sebab saya dilahirkan dalam keluarga yang mak ayah saya jenis cukup tak lagi kau? Apa nak bagi? Mama ada duit sendirilah. Mama boleh. Mama saya macam tu. Mama boleh lagi. Mama ada papa lagi. Mama ada duit KBSP mama. Papa ada duit KBSP papa. So macam saya dilahirkan dalam keluarga yang macam tu. Jadi saya diajar. Buat masa sekarang ni saya nampak mak ayah saya ajar. Saya tak boleh berharap dengan ayah saya ajar. Saya tak boleh nak berharap dengan anak-anak. Macam tu. Mak saya ajar saya macam tu. Sebab anak-anak ni dia ada komitmen dia sendiri. So bila saya mungkin cara ibu bapa yang lain berbeza. Jadi keluarga saya, mak ayah saya ajar saya macam tu.
macam apa, dia faham keadaan anak dia. Jadi saya nak, kalau panjang umur saya nak jadi ibu bapa yang macam tu untuk anak-anak saya. Ya, saya nak jadi ibu bapa yang tak ambil hati bila anak-anak tak mampu nak bagi duit belanja kat saya ke apa ke. Saya nak jadi ibu bapa yang macam tu. Saya tak nak jadi ibu bapa yang one day anak aku anak dahaka, tak boleh tolong mak ayah. Saya tak nak jadi macam tu. Saya nak jadi ibu bapa yang macam mama papa saya jadi. Itu contoh yang paling baik yang pernah saya ada lah, mak ayah saya, mama papa saya. So ni sebenarnya tak ada nak condemn ke apa, tak. Dia macam mana you dibesarkan, environment you dibesarkan, dan macam mana mak ayah you didik you, macam tu. Saya nak share macam mana apa yang mak ayah saya didik, dan macam mana mak ayah saya rancang perbelanjaan dia. Dari muda saya, dia kecil saya tengok mak ayah saya duk kira-kira kan apa yang dia ada sekarang ni, harta yang dia ada sekarang ni. Diorang kira macam ni lah, macam saya buat ni. Papa saya kira berbuku-buku untuk dapatkan satu kereta ke yang dia nak, satu rumah ke dia nak kan. Macam dia kalkulate betul-betul macam ni. Jadi saya kira golongan mewarisi apa yang papa mama saya buat. Macam tu lah. Kita merancang ni bukan sebab tak ingat mati, bukan sebab kita ni nak kumpul harta dunia, tapi kita merancang ni untuk membantu kita di masa hadapan, in case kita masih hidup dalam umur yang panjang. Kita ni macam kau boleh tak nak mati awal, semua orang tak nak mati awal kan. Macam tu lah. Kita planning kalau kita panjang umur, then kita tahu macam mana nak survive, dan kita akan lepas anak kita untuk jalani hidup dia macam mana mak ayah kita ajar kita. Macam tu. Saya nak ajar anak saya macam ni juga. Macam planning untuk masa depan. Tak tahu umur berapa, tak apa. Tapi kalau sampai ke umur yang warga emas tu, at least kita ada something. Itu saja. Okay lah. Okay, bye.